Selamat sejahtera, kami daripada kumpulan 15, Jodian, Syaflin dan juga Steffi akan membentangkan kajian tentang hubung kait di antara seni musik dan kesehatan di negeri Sabah. Saya Steffi Esther Samuel akan membentangkan pendahuluan, reka bentuk kajian dan juga kaitan antara musik dan kesehatan. Masuk kepada musik. Musik ialah bunyi yang diterima oleh individu secara berbeza bergantung kepada sejarah, budaya, penempatan dan juga ciri cita rasa seorang itu sendiri. Perkataan musik berasal daripada perkataan Greek yaitu musik, seni musis. Menurut Campbell 1995, musik merupakan satu kesenian yang tertumpu kepada aspek pendengaran atau oral. Konsep musik ini terdiri daripada irama, melodi, ton warna, ekspresi, bentuk dan juga tekstur. Bagi definisi kesehatan pula, kesehatan merupakan keadaan umum organisme hidup karena melaksanakan fungsi vitalnya dengan cara efisien, memungkinkannya berfungsi dengan baik. Menurut Pertubuhan Kesehatan Sedunia (WHO), kesehatan merupakan keadaan yang sempurna, sihat dari segi fizikal, mental, rohani dan juga sosial. Sekarang kita akan masuk kepada kaitan antara musik dan juga kesehatan. Tapi tahukah kita apa itu kaitan antara musik dan kesehatan? Oke, saya akan teruskan. Terapi musik merupakan perkara yang melibatkan profesional terapi yang terlatih dan bertahlia bagi menggunakan musik secara klinikal dan berasaskan bukti untuk mencapai objektif bagi setiap individu yang berbeza. Terapi ini juga dikenali sebagai terapi musik aktif dan pasif yang menunjukkan keupayaan pesakit dalam memperbaiki kawalan motor dan fungsi emosi kepada pesakit yang mempunyai pelbagai penyakit atau ketidakupayaan. Oleh itu, kajian ini bertujuan bagi mengenal pasti hubung kait di antara musik dan masalah kesehatan, mengkaji jenis penyakit yang memerlukan rawatan musik, dan mencari kaedah penyampaian maklumat yang tepat kepada masyarakat, terutama sekali dalam masyarakat Sabah. Sekarang kita masuk kepada reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian merupakan satu tata cara pengolahan data yang diambil berdasarkan perancangan khusus dan sistematik terhadap konsep pembentukan rangkaian hubungan antara pemboleh ubah yang terlibat dalam suatu kajian. Kelinga 1970. Tujuan reka bentuk kajian adalah bagi mengelakkan berlakunya bias yang boleh mengganggu dapatan kajian. Macmillan dan Schumach 1984. Terdapat 6 langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah mengenal pasti masalah. Mengenal pasti masalah-masalah yang wujud sebelum kajian dimulai. Yang kedua ialah objektif kajian. Yang ketiga ialah proses penyelidikan. Pengkaji harus mengumpul data daripada sumber prima ataupun sumber sekunder. Apabila data sudah dikumpul, maka langkah keempat yaitu deskripsi boleh dijalankan. Yang kelima ialah proses analisis. Proses analisis ini akan dijalankan dengan melihat data-data daripada yang didapati melalui soal selidik dan juga temu bual. Langkah terakhir merupakan dapatan kajian. Dalam proses penyelidik akan mengenal pasti dapatan yang diperoleh secara keseluruhan. Dari segi kepentingan kajian dalam kajian ini adalah kepentingan kajian ini untuk memberikan pendedahan kepada masyarakat tentang hubung kait antara seni musik dan juga masalah kesehatan. Jadi kajian ini juga akan membantu masyarakat untuk menangani beberapa masalah kesehatan yang memerlukan bantuan khususnya yang berkaitan dengan musik dalam melakukan beberapa rawatan. Seterusnya, kajian ini juga sangat penting untuk menambahkan pengetahuan kepada orang awam, khususnya bagi mereka yang tinggal di pedalaman, tinggal di bahagian pedalaman, dan juga kepada generasi-generasi muda yang pada masa kini segelintir generasi muda kurang berminat untuk mengambil tahu akan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Hai, saya Jody N dan saya merupakan Ketua Kumpulan 15. Saya akan membentangkan tentang limitasi kajian. Yang pertama,
Kami menghadapi masalah karena kajian kami hanya tertumpu di negeri Sabah dan pengetahuan responden mengenai jenis penyakit yang memerlukan rawatan muzik juga agak rendah. Dan masyarakat di Sabah tidak terlalu menggunakan terapi muzik dalam bidang perubatan, khususnya dalam bidang kesehatan dan perkembangan bayi serta kanak-kanak, terutamanya di kawasan pendalaman. Bagi kaedah pengumpulan data, kaedah yang diperoleh daripada sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh daripada kaedah temu bual dan juga soal selidik. Terdapat beberapa cara temu bual yang boleh didapati, antaranya adalah temu bual secara bersemuka, menghubungi informan dengan telefon, dan juga temu bual secara kumpulan. Kami menggunakan temu bual secara bersemuka. Soal selidik pula dibuat dengan menggunakan Google Form dan kami sebarkan kepada orang ramai. Sumber sekunder diperoleh melalui kajian perpustakaan dan juga internet. Melalui kajian perpustakaan, majalah, jurnal penulisan awal dan keratan akhbar. Kami menggunakan buku-buku juga untuk membuat penyelidikan. Bagi internet pula, disebabkan pandemik yang melanda, kami melebihkan menggunakan sumber internet yang diiktiraf sebagai pakar, sebagai sumber maklumat dan rujukan. Dari segi kaedah pemerhatian, melalui pemerhatian sepanjang kajian, termasuk pemerhatian kepada jawaban-jawaban responden berkaitan muzik dengan kesehatan, saya dapat melihat bahwa muzik memainkan peranan yang sangat besar dalam menangani beberapa masalah kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan mental. Jadi berdasarkan pemerhatian, muzik mempunyai manfaat besar dalam menyembuhkan penyakit, karena muzik bekerja dengan sistem saraf yang kemudiannya secara otomatis mampu meringankan rasa sakit yang kronik. Tempo, intensity music mempengaruhi jantung dan mampu meningkatkan denyutan jantung serta pernafasan. Bukan itu sahaja, terdapat beberapa orang responden juga menyatakan bahwa melalui musik mereka dapat menenangkan diri daripada tekanan yang melampau, dan hal ini terjadi karena apabila mendengar musik, ia membantu menenangkan pikiran dan jiwa sehingga membantu seseorang itu agar tidur nyenyak. Musik juga mampu menyembuhkan insomnia. Jadi apabila seseorang itu dapat tidur yang cukup, sekaligus dia akan memberikan kesehatan yang semula jadi kepada otak, minda, dan badan. Juga terasa sentiasa sehat dan cergas. Selain itu, musik juga mampu menyokong pertumbuhan janin. Jadi ibu hamil yang mendengar musik mempunyai perkembangan janin yang positif. Bayi yang sejak kecil mendengar musik akan mempunyai dan mengalami perkembangan intelektual dan linguistik sejak dari lahir. Terdapat juga responden daripada kajian ini menyatakan bahwa melalui musik mereka dapat menenangkan hati dan pikiran. Hal ini terjadi karena ketika musik kegemaran atau musik yang sedap didengar oleh halwa telinga, ketika itu jugalah otak melepaskan satu ketegangan suasana hati yang sedang tegang dan berserabut. Jadi kesimpulannya di sini, melalui pemerhatian, melalui kaidah pemerhatian yang telah dilaksanakan oleh pengkaji, di sini terbukti bahwa musik memainkan peranan yang sangat besar dalam menyembuhkan beberapa penyakit, khususnya yang berkaitan dengan mental. Jadi selain daripada penyakit mental, musik juga mampu membantu kepada golongan-golongan yang mempunyai penyakit insomnia, Alzheimer, dan penyakit-penyakit yang serupa. Seterusnya kita beralih ke kaidah fotografi. Jadi dalam kaidah fotografi ini, pengkaji antaranya saya sendiri telah membuat satu kajian di mana saya mencoba untuk mendengar musik kegemaran saya ataupun instrumen-instrumen ketika saya dalam keadaan yang
yang tidak baik seperti stres, depresi, dan juga tekanan ataupun susah tidur. Jadi saya sebagai salah seorang pengkaji dalam kajian ini telah menguji diri saya sendiri, mendengar beberapa lagu, dan terbukti bahwa kaedah tersebut membantu saya untuk tidur lebih cepat, dan selepas beberapa menit saya mendengar lagu kegemaran saya, musik instrumen seperti itu, perasaan saya beransur pulih dan juga tekanan saya menjadi semakin menurun dan stabil. Jadi pada gambar rajah 1 tersebut merupakan situasi di mana saya sedang mendengar musik ketika saya dalam keadaan yang serabut dan tekanan. Kemudian gambar rajah 2 merupakan salah satu contoh individu yang memilih untuk mendengar musik bagi menenangkan pikiran dan perasaan. Untuk gambar rajah 3 pula, ini merupakan salah satu music video yang didengar oleh individu-individu berkaitan, contohnya saya sendiri. Seterusnya adalah kaedah analisis data, yaitu borang soal selidik. Bahagian ini dibahagi kepada dua, yaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A merangkumi aspek jantina dan umur, manakala bahagian B merangkumi pemahaman mereka tentang berkaitan antara muzik dan kesihatan, serta cara untuk berkongsi maklumat tentang berkaitan ini. Seterusnya adalah hasil analisis jantina dan usia. Yang pertama, terdapat 35.5% merupakan responden lelaki, manakala 64.5% merupakan responden perempuan. Kami juga telah mengedarkan borang soal selidik ini tanpa mengira umur. Pada usia 10 hingga 15 tahun, terdapat tiada seorang pun responden. Pada umur 15 hingga 20, sebanyak 3.2% responden. Pada usia 20 hingga 25, terdapat 71% responden, dan ini merupakan jumlah umur yang tertinggi. Seterusnya adalah pada usia 25 hingga 30 tahun, terdapat 9.7%, dan bagi 30 tahun dan ke atas, terdapat 16.1%. Bagi soalan ketiga, pada borang soal selidik, adakah anda tahu bahawa muzik mempunyai kelebihan dalam membantu rawatan masalah kesihatan? Terdapat 90.3% yang mengetahui dan 9.7% yang tidak mengetahui tentang kelebihan ini. Manakala bagi jenis penyakit yang memerlukan rawatan muzik, kebanyakan responden telah memberikan jawapan yang berkaitan dengan masalah kesihatan mental seperti stres, depresi dan juga keresahan yang melampau. Namun, terdapat juga yang memberikan jawapan lain seperti Alzheimer, Parkinson, autism dan juga insomnia. Kita lanjutkan kepada soalan 5 dan juga 6. Rata-rata, responden bersetuju dengan kenyataan muzik boleh membantu dalam perkembangan bayi dan juga kanak-kanak. Perkara ini dapat disokong dengan melihat kepada keputusan yang telah didapati. Sebanyak 96.8% telah bersetuju dengan kenyataan ini, manakala 3.2% tidak bersetuju dengan perkara ini. Yang keenam, apakah yang anda fahami tentang terapi muzik? Terdapat pelbagai jawapan yang telah diberikan oleh responden seperti dapat membantu dalam perkembangan otak dan memberi kesan ketenangan terhadap responden. Kita lanjutkan kepada soalan ke-7 dan ke-8. Kepentingan muzik dalam bidang kesihatan telah mendapat pelbagai jawapan yang diberikan oleh responden. Antaranya, muzik dapat memberikan bantuan kepada pengidap masalah kesihatan, khususnya kepada pesakit masalah mental yang memerlukan terapi muzik. Selain itu, muzik juga dapat membantu dalam mengembangkan sel-sel otak. Yang ke-8, seramai 24 orang atau bersamaan 77.4% telah memilih bercerita secara spontan dan berkongsi ilmu dengan ahli keluarga dan rakan.
manakala seramai 22 orang ataupun 71% telah memilih media sosial dalam menyebarkan ilmu tentang muzik dan kesihatan. Dapat disimpulkan bahawa muzik dan kesihatan memang mempunyai perkaitan yang agak rapat, khususnya dalam merawat penyakit dan berkaitan dengan masalah mental dan juga jiwa. Selain itu, penyakit lain seperti Parkinson, sakit jantung, masalah tekanan darah tinggi atau rendah, insomnia dan pelbagai lagi juga memerlukan terapi muzik dalam mengawal masalah kesihatan mereka agar tidak menjadi semakin teruk dan sukar untuk dibendung. Oleh yang demikian, dapatlah dikatakan bahawa penyelidikan yang telah dilakukan telah berhasil. Seterusnya, kita akan masuk segmen sesi temu bual yang telah diadakan oleh saya, Jody N, Shaflin dan juga Steffi Esther. Saksikan. So, boleh tahu nama siapa and then asal di mana? Oke, nama saya Shirley. Saya asal dari Sandakan. Selamat sejahtera, boleh tahu nama Encik? Nama saya Akmal Arifchong. Hai, nama saya Fedul Lex. Saya berumur 23 tahun dan sedang bekerja. Nama saya Muhammad Amirul Zikri. Okey. Encik belajar tahun berapa? Tahun 1 semester 1. Oke, nama saya Herolina binti Julis. Saya dari Kampung Kiandongo, Tongot, Telukit. Nama saya Sarah Samuel, saya berumur 22 tahun, berasal dari Tenong Sabah dan saya seorang pelajar. Boleh Cik perkenalkan diri? Okey, nama saya Chong. Okey, Cik belajar tahun berapa? Pelajar tahun 1, semester 1. Oh, Iya. tahu. Saya tidak pasti tapi mungkin dia berkaitan tentang contohnya orang yang mempunyai depresi. Kalau dia dengan stres atau depres, orang boleh dengar lagu atau dengan melodi yang lembut untuk menenangkan diri. Pada pendapat saya, sebagai contoh lah, kalau kita tengah stres, kita dengar lagu, dan boleh membuatkan kita rasa tenang, tidak begitu stres. Terapi musik untuk dalam rawatan modern lah begitu. Menggunakan musik untuk tujuan untuk pemulihan ataupun pemeliharaan kesehatan mental serta dia punya fizikal lah. Saya ada baca satu artikel nih. Terapi musik ini dapat meningkatkan kualitas hidup dengan pada pesakit yang menghadapi Alzheimer. Cara ini dia sangat berguna lah, sebab bagi mereka yang ada masalah pembelajaran, masalah pertuturan dan komunikasi antara satu sama lain kan, terapi ini dia sangat membantu lah untuk golongan yang berikan. Okey, kalau bosan kan tanpa muzik, memanglah sunyi kan, krik-krik. Cuba kalau dengan ada muzik, kita boleh relax lagi, kita boleh tenang dalam seharian tu kan kalau ada muzik. Begitulah. Selain mentalnya, kita kebosanan boleh rawat, macam rasa bersendirian alone gitu, kita boleh rawat dengan musik untuk hiburkan hati. Gitulah. Kalau secara ahamnya dia meningkat, terapi musik ini contoh penyakit yang dia boleh atasi kah? Iya. Atasi ataupun Rawat. gitu. Alzheimer. Ya, bagaimanakah anda ingin berkongsi maklumat tentang ilmu ini kepada orang lain?
akses maklumat tentang ilmu ini melalui teknologi maklumat lah, seperti handphone ataupun macam sosial media, internet. Alright. Mengupdate status di laman sesawang atau sebagai contoh di WhatsApp kah, mungkin juga salah satu cara untuk menyebarkan perkara ini sama orang lain lah. Buat cerita di YouTube, kongsikan cerita di YouTube, terus share tentang terapi musik nih kepada orang ramai. Mungkin saya boleh bagi pendapat sama kawan-kawan atau kalau mereka ada saudara dan atau macam saya boleh ya inilah macam mana mau bagi rawatan itu, selain rawatan dari hospital kan kawan-kawan siapa lah saudara mara Dari sosial media lah, seperti kita tahu zaman semakin modern, so ramai yang memilih sosial media sebagai platform untuk menyampaikan maklumat ini. Kan sekarang modern sudah. Iya, betul. Gunalah teknologi yang ada, war-warkan di media sosial, media massa tentang kebaikan musik itu. Iya, betul. Oke, kalau dengan cara saya sekarang nih melalui itulah media sosial, contohnya Facebook, WhatsApp, Instagram, nah itulah.